Hai, Assalamualaikum semua. Nama aku Tasha. Untuk permulaan cerita, aku akan mulakan dengan kisah dari keluarga aku. Adik-beradik mak aku ada 12 orang. Kami selalunya akan berkumpul kalau ada masa-masa tertentu. Kisahnya, pada satu malam nih, kami semua berkumpul dekat rumah opa yang tak jauh dari rumah aku sendiri. Rumah kami rumah perumahan. Tapi masa itu dalam tahun 2013. Waktu itu aku masih budak-budak. Rumah opa nih kiranya rumah teres yang terakhir lah. Rumah dia betul-betul depan hutan, tambah semak samun. Dekat situ pun ada kebun. Selalu aku main dekat situ. Mesti ada haiwan yang lalu. Hutan kan? Untuk teruskan cerita, malam kami berkumpul. Selesai je kami dari makan-makan, kami pun duduk setempat dan berborak. Aku dan sepupu aku bernama Lia baliklah ke rumah aku yang tak jauh dari rumah opa aku nih. Kami pergi untuk ambil botol susu adik aku dan bantal busuk aku. Aku rasa botol susu tu pun aku punya kot. Waktu perjalanan balik ke rumah opa, Liani tertinggal jauh dekat belakang. Aku dah berlari untuk masuk dalam rumah opa. Belakang rumah opa ni memang gelap gelita. Tak ada lampu langsung. Dekat belakang rumah opa pula ada banyak tanaman yang dia tanam. Yang paling seram, pokok betik dia. Tinggi dan lebat betul daunnya. Masa aku dah masuk rumah ni, Lia tertinggal. Dalam masa yang sama, makcik dan mak aku tengah basuh pinggan yang kami makan tadi. Dia basuh menghadap tingkap dan boleh nampak kalau ada orang dekat luar. Dia nampak kami berlari. Dan waktu tu dia ternampak ada seorang budak lelaki ikut belakang Lia. Tapi masa Lia lari dan masuk ke dalam rumah, dia terus tutup pintu dan tinggal budak tu dekat luar. Mak aku pun ceritlah, "Lia, kenapa kau tinggal budak dekat luar?" Sepupu aku yang lain dengan aku yang baru sampai ni pun terkejut. "Hah? Budak mana pula ni?" tanya aku. Mak aku cakap, dia nampak budak lelaki sebesar adik lelaki aku ikut belakang Lia. Aku pun terkejut sebab tadi aku rasa aku pergi berdua aja dengan Lia. Mak aku yang terlalu berani ni, dia pergi buka pintu belakang dengan gelap gelita tu. Tapi tak ada sesiapa pun dekat belakang tu. Kami terus tergamam. Mak aku pun macam tak percaya. "Betul ni mak, aku nampak budak tu berlari ikut 2 orang ni mak," kata dia pada opa. Pada tahun 2018, waktu aku tingkatan 3, aku baru tahu cerita sebenar. Kami duduk rumah teres dan lalu masuk ke rumah kami ni. Ada satu pokok jambu yang betul-betul besar ada dekat pinggir jalan. Sebelah pinggir jalan tu ada lereng bukit. Alkisahnya begini, budak tu boleh menjelma dengan muka sesiapa pun. Asal budak tu dari rumah pertama, dari deret rumah teres aku. Tapi lepas owner baru masuk, owner tu halau jin budak tu pergi tempat lain. Disebabkan budak tu ada kisah tersendiri dia dengan rumah tu, dia tak nak berjauhan dari rumah tu. Ustaz yang tuan rumah tu panggil, buang makhluk tu dekat pokok jambu yang tak jauh dari rumah tu, di mana dia berada dekat hujung lorong kami dan laluan keluar masuk dari rumah teres ni. Budak ni taklah mengacau sangat, tapi dia suka kacau budak-budak dekat area perumahan kami ni. Disebabkan dia seronok ada kawan.
Dan malam yang dia ikut kami tu, dia tengah bermain depan rumah jiran kami. Lalu ternampak kami dan ikut dengan kami. Jadi, sesiapa yang lalu lalang jalan pintu masuk rumah kami ni, akan ada yang terserempak dengan dia. Ada juga jiran kami, dia bekerja sebagai pemandu van sekolah. Jadi waktu malam ni, dia akan cek van dia, sama ada dalam keadaan okey atau tak. Malam waktu dia nak balik ke rumah, dalam pukul 10 malam, dia ternampak seorang budak perempuan dalam keadaan sedih dan monyok duduk di sebelah pokok jambu tu. Dia pun bagi tahu penduduk area situ, kenapa Sarah duduk sorang-sorang dekat jalan gelap ni. Bahayalah. Sarah tu anak jiran kami, umur dalam lingkungan 5-6 tahun macam tu. Tapi jiran kami bagi tahu Sarah ada dekat rumah waktu tu. Yalah, dah malam kan. Bahaya mak bapak nak bagi anak kecil keluar waktu macam tu. Sebenarnya banyak lagi cerita tentang area perumahan kami ni, tapi nantilah aku cerita lagi. Sampai sini saja cerita aku. Kalau ada masa dan rezeki, nanti aku akan kongsi lagi cerita aku kat sini. Sekian, terima kasih.